Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah saya sudah live? Okey. Masuk. Okey. Jadi kepada anda yang bersama saya sesi live hari ini, Rabu malam, kita ada buat segmen yang terbaru. Okey, segmen yang terbaru yang mana segmen bijak kewangan bersama Galeri Ilmu. Okey, sebelum tu saya nak test dulu saya punya visual. Okey, muka saya ni jelas ke jelas? Clear ke jelas? Clear dan jelas tu sama, tapi saya nak test. Kalau clear, tulis clear dekat bawah. Okey. Saya juga nak anda kenal pasti adakah saya punya voice. Tadi visual, ini voice. Voice saya jelas ke jelas? Clear ke clear? Okey. Dan juga kepada anda yang baru masuk, pastikan anda like, okey, komen supaya saya tahu anda dengar tak suara saya, voice saya ni jelas ke ataupun kuat sangat sampai pecah suara. Boleh tulis kat bahagian komen, okey. Ketiga adalah pastikan anda sharekan sesi live ni supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada sesi live hari ni, malam ni. Kerana malam ni sangat-sangat orang kata topik yang sangat berbeza dan sangat best, yang mana tak ramai orang menceritakan that topik. Hanya orang yang tertentu saja yang boleh sharekan tentang topik ni. Nak tahu topik apa? Okey, kita tunggu sebentar lagi. Tapi sebelum tu saya nak pastikan anda like, komen dan share, dan juga pastikan tulis kat bahagian komen tu anda tag kawan-kawan anda. Tag kawan-kawan anda yang lain supaya sama-sama kita boleh belajar. Okey? Jadi saya nak memperkenalkan diri saya, iaitu saya Hafiz Ashraf, tim Galeri Ilmu. Okey, kalau tak kepada anda yang tak tahu apa itu Galeri Ilmu adalah company yang publisher buku-buku kita yang ada di MPH, Popular dan sebagainya di seluruh Malaysia, dan juga kita juga mengedar buku-buku daripada pengeluaran daripada kita. Kita menerbitkan buku dan juga kita mengedarkan buku juga. Okey? Jadi, adakah anda excited? Adakah anda excited untuk malam ini? Okey, saya nak tengok kat situ bahagian komen. Alhamdulillah, jelas katanya. Son Lok Lee katanya jelas. Bagus. Alhamdulillah, pastikan anda tag kawan-kawan anda. Okey, tag kawan-kawan anda supaya lebih ramai masuk sesi live hari ini. Rugilah sebab apa? Saya rasa satu topik yang saya sendiri excited nak sharekan kepada anda, bukan saya lah. Maksudnya saya nak run di live, saya sangat excited. Sebab apa? Satu speaker yang bukan biasa-biasa, bukan biasa-biasa kita bawa ni untuk sharekan that knowledge kepada anda. Okay, yang mana mungkin anda memang ada masalah ni. Pada saya rasa ramai yang ada masalah ini, lebih-lebih lagi yang betul-betul yang nak beli rumah yang pertama. Okay, yang belum ada rumah, tak tahu sama ada dia ada kelayakan ke tak ke. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput speaker jemputan kita, iaitu Encik Kenny Lee. Halo. Hello Cik. Selamat petang Encik Hafiz. Wah, introduksi bukan main lagi, ada banyak bunga api. Bukan main kencang lagi, aduh. Terima kasih ya, terima kasih. Sama Encik. Okey, Encik Kenny. Sebenarnya boleh tak Encik Kenny introduce background Encik Kenny ni? Encik Kenny ni buat apa dulu? Sekarang buat apa dan kenapa ada di sini? Cuba sharekan kepada penonton kita. Okey? Silakan. Okey, salam sejahtera para penonton sekalian. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada Galeri Ilmu, terutamanya Encik Hafiz dan Encik Syafi kerana sudi menjemput saya pada malam ni untuk berkongsi sedikit tentang buku saya, Tolong Luluskan. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang tak kenal saya, nama saya Kenny. Saya adalah penulis buku Tolong Luluskan yang diterbitkan oleh Kasih Terbit. Puan Rohania Nur, anda kalau kenal, terima kasih Puan Rohania Nur untuk beri peluang ni pada saya lah.
Dan malam ni saya sebenarnya nak berita sedikit tentang loan rumah ya. Saya tahu ramai yang kat luar yang bila berdepan dengan loan rumah memang jalan sikit buntu. Okey, jadi buku ini saya tulis khusus untuk orang yang nak tahu selok-belok pinjaman hartanah agar dapat membeli rumah pertama ke, nak beli rumah ke-10 ke tu pula. Okey, dan lagi satu adalah ejen hartanah sendiri. Anda kalau tahu selok-belok perbankan, lebih senang nak close. Anda boleh bantu klien dan anda lagi satu, anda boleh dapat komisen yang lebih. Kan? Kalau loan ejen hartanah, beri perhatian. Dulu saya pernah bekerja dalam bank. Saya bekerja sebagai proses pegawai bank yang khusus untuk pinjaman hartanah ya. Jadi saya banyak jumpa yang ada masalah, banyak beri nasihat, banyak beri juga nasihat dan ajar selok-belok kepada pembeli rumah, terutamanya pembeli rumah yang pertama langsung tak tahu apa-apa. Lepas saya tinggalkan bank, saya sekarang ni adalah seorang ejen hartanah. Dan buku ini diterbitkan berdasarkan pengalaman yang saya dapat sebagai seorang banker. Dalam buku ini saya tumpukan pada asas sahaja, sangat-sangat asas. Okey. Itu saya rasa itu sajalah Encik Hafiz, tak ada banyak lagi kan. Okay, good introduction Encik Kenny. Okay, jadi sebenarnya introduction itu sebenarnya saya nak kenal pasti, nak kenal lebih dalam Encik Kenny punya ponte ataupun kekuatan Encik Kenny. Okay, kita bawakan khas Encik Kenny ni yang mana Encik Kenny dah adalah ex-banker, khususnya kepada Summit Loan Hartanah. Betul Encik Kenny? Betul Encik Kenny? Betul. Summit Loan Hartanah. Alhamdulillah. Betul, okay? betul. Jadi ya, betul. Okay. Jadi sebenarnya Encik Kenny juga sebenarnya adalah seorang penulis buku. Tolong lulus. Jadi anda tengok dekat kita punya skrin hari ni, itulah buku keluaran Encik Kenny. Tajuknya adalah Tolong Lulus. Tolong Lulus ni adalah berkaitan bukan negotiation lah, macam mana seseorang itu go through ataupun lalui proses untuk membuat pinjaman perumahan. Okay, jadi sebab apa ramai hari ni kat luar Encik Kenny yang diorang ni sebenarnya just tahu nak beli rumah saja. Tapi sebenarnya sebelum beli rumah itu, diorang tak tahu pun nak kena buat apa sebenarnya. Okay? Betul. Jadi saya nak go through pada Encik Kenny soalan yang pertama ni sebenarnya. Saya pun baru tahu selepas baca buku Encik Kenny ni, sebenarnya bukan semua jenis hartanah yang diluluskan pembiayaannya, loannya, iaitu NTP, Non-Target Property, tak silap saya. Jadi boleh tak Encik Kenny explainkan kenapa ada NLP ni, Non-Target Property ni, dan juga apakah ciri-ciri yang pembiayaan loan yang bank tak suka ni? NLP ni kategori property dia apa sebenarnya? Boleh share tak? Boleh. Soalan non-target property ni sebenarnya memang jarang dibincangkan ya. Sebab tak ramai terus terang kat luar yang kena reject sebab ni, sebab gagal permohonan sebab ni. Tapi ini adalah salah satu saya boleh beri sedikit secara garis panduan apa yang bank tak suka. Non-target property, kalau anda nak buat terjemahan, ialah hartanah bukan sasaran. Hartanah bukan sasaran ni maksudnya bank tak mau. Anda nak beri sebagai cagaran pun bank tak mau. Kenapa? Sekarang ada satu sebab yang paling senang adalah mungkin hartanah yang anda nak beli atau rumah yang anda nak beli tu memang terletak di kawasan bencana alam. Macam banjir kan. Tiap-tiap tahun tempat tu banjir. Memang bank tak suka. Itu hartanah bukan sasaran. Okey. Yang kedua, hartanah tu mungkin kawasan tu hartanahnya memang buruk. Lepas tu ada banyak kecurian, banyak perkara yang tak diingini berlaku. Katakanlah hari ini bank membuat pembiayaan. Hartanah tu mungkin ada pintu, ada tingkap kan. Tapi bila bank kata nak buat pembiayaan, jurunilai pergi sana, pintu dah hilang lah, tingkap dah hilang lah,
grill dah hilang, itu tak boleh. Tempat macam tu memang beberapa tempat di Lembah Kelang yang anda kalau nak dapatkan pinjaman memang susah. Ada beberapa tempat di Lembah Kelang macam tu. Yang ketiga ialah bergantung pada risiko bank. Ada bank yang tak suka dia macam kalau berdasarkan pengalaman mereka dan berdasarkan analisa risiko mereka, dalaman ni ialah data dalaman mereka, kita tak tahu, asyik berubah saja. Ada setengah bank dia tak suka kawasan tu tau. Terus dia hartanah apa you nak buat pembiayaan kat sana, mereka terus reject. Katakan kawasan A memang sangat jauh dan bank tu tak ada cawangan kat sana, bank tu tak tahu tempat tak berapa fasih tempat tu, mereka takkan buat pembiayaan. Ada satu ialah kawasan hartanah yang mana ada faktor negatif. Apa maksudnya faktor negatif? Mungkin rumah tu kan sebelah je Indah Water. Memang tak boleh. Sebelah je ada Indah Water. Lagilah susah dah dapat pinjaman. Memang bank akan reject. Kalau dapat pinjaman pun anda bersedialah. Memang kena keluarkan wang yang banyak. Okey? Dan lain satu adalah mungkin hartanah tu dan lebih yang ini adalah sangat biasa yang jumpa hartanah bukan sasaran. Hartanah yang dah lebih 10 tahun tak ada grant. Tak ada grant. Grant strata tak ada. Lepas tu developer atau pemaju pun dah lingkup. Lingkup. Pemaju kalau dah lingkup, memanglah bank tu tak nak buat. Walaupun ada liquidator, banyak bank yang tak nak buat. Jadi kena berhati-hati. Inilah hartanah bukan sasaran untuk pihak bank ya. Ada banyak kriteria lagi tapi ini adalah satu garis panduan yang umum yang anda boleh buat. Okay, back to you. Okay. Encik Kenny, saya rasa kat bahagian komen tu ada kata line tersangkut-sangkut. Adakah Encik Kenny punya line okey? Saya nak tulis kat bahagian komen tu, adakah anda punya live sangkut-sangkut? Sebab apa? Topik ni sebenarnya sangat best. Rugi kalau line tersangkut-sangkut. Encik Kenny punya line okey? Sekejap ya, saya tengok kat sini ya. Macam mana saya tahu sangkut? Sebelum kita pergi go through lebih lanjut, macam rugi juga. Sebab kita ada 15 orang yang dah live dengan kita ni, kita tengah adakah line masih sangkut-sangkut ataupun dah clear. Kalau dah clear, kita teruskan proceed. Cuba tengok kat bahagian komen tu. Adakah masih sangkut-sangkut? Tolong saya dan juga tolong Encik Kenny. Adakah line saya clear dan juga line Encik Kenny clear? Okay. Alhamdulillah clear katanya. Okay, sudah clear Encik Kenny. Sekejap ya, saya put airplane mode. Okay, jadi kepada anda yang baru masuk ni, pastikan anda like, komen dan share dulu. Okay, supaya lebih ramai yang masuk sesi live ni. Sebab apa? Kita sedang mengupas satu tajuk yang sangat best, iaitu tentang tolong luluskan. Tolong luluskan tu maksudnya apa? Loan lah, pinjaman kita untuk membeli hartanah. Okay. Jadi kalau dah clear, tulis clear kat bawah tu supaya kita boleh proceed dengan soalan-soalan seterusnya. Kalau anda yang sedang live ni ada persoalan, pertanyaan dan sebagainya, terus tulis di bahagian komen. Nanti kalau saya baca nanti saya tanyakan dekat Encik Kenny. Encik Kenny ni adalah ex-banker yang mana sebenarnya ramai orang terlepas pandang untuk membuat persediaan hartanah. Okey. Soalan yang pertama tadi saya ulang balik, yang mana adalah sebenarnya persoalan saya kepada Encik Kenny, iaitu sebenarnya bukan semua jenis properti bank bagi pinjam. Okey. Jadi kita kena kenal pasti properti yang kita nak beli ni dalam kategori non-target property ataupun tak. Jadi Cik Kenny tadi ada sharekan kepada kita yang mana sebenarnya ada contohnya adalah mungkin rumah tu rumah kayu mungkin, dekat dengan Indah Water mungkin, okey, ataupun rumah tu dah lebih 10 tahun tapi tak ada grant pemilik ataupun strata. Jelas ke jelas? Itu yang Cik Kenny explain tadi, mungkin tersangkut. Rugilah. Okey, jadi pastikan anda yang mana share tonton live ni tulis kat bahagian komen. Siapa yang dengar tu tulis kat bahagian komen setiap poin-poin yang Encik Kenny share kan. Sebab apa mahal ni? Sebab apa daripada ex-banker sekarang adalah ejen hartanah yang mana memang beliau ada pengalaman itu.
Dan juga yang mana mungkin anda seorang ejen hartanah boleh tahu juga macam mana nak dapat komisen yang lebih. Okey, betul Encik Kenny? Betul? Okey, jom kita pergi proceed soalan yang kedua yang mana sebenarnya ramai orang tanya, kita dah ada 2 biji rumah yang ada loan 90%. Kalau kita nak beli rumah seterusnya, adakah kita dapat 90% lagi Encik Kenny? Ni kalau bank komersial memang tak boleh lah. Tapi kalau LPPSA memang anda boleh dapat. Loan kerajaan. Faham? Jadi jikalau anda adalah pegawai kerajaan dan anda sedang mendengar ya, anda sebenarnya mempunyai lebih kelebihan berbanding orang yang bukan pegawai kerajaan. Kerana loan LPPSA dia tak tengok siklis. Dia tengok gaji hakiki dan kelayakan anda. Kalau katakan kalau rumah tu 300,000 dan anda boleh pinjam 300,000 walaupun anda ada 2 loan dengan bank komersial, anda boleh ambil LPPSA. Itu rumah ketiga anda, tak apa. Rumah ketiga selalunya orang saja guna LPSA lah. Yes. Okey, bagaimana? Okey, teruskan Cik Kenny. Kalau adalah, tapi kalau macam you dengan I, Encik Hafiz, kena berusaha kuat sikit lah sebab 70% kan yang ketiga. Kalau swasta, betul? Betul. Tapi kalau nak beli hartanah yang macam hartanah komersial, dia masih 85, jadi boleh pertimbangkan hartanah komersial ya. Okey, faham. Jadi sebenarnya kalau strategi untuk pekerja swasta ni, dia memang 2 kali je, 2 rumah saja boleh pakai 90. Tak ada cara lain yang boleh dapat 90, tak boleh. Means that dari segi mungkin boleh beli lelong ke, subsale ke, ada cons ke. Cuba Cik Kenny rungkaikan. Kalau dari kacamata bank memang tak boleh lah. Tapi kalau dari segi maju dan penjual memang boleh. Katakan anda belikan rumah sekarang ni, kalau rumah ekonomi tak baik, semua saya dengar ekonomi tak baik, mungkin pasaran subsale. Katakan owner tu memang terdesak nak jual, bagi you diskaun 30% ke 40%. Tak perlu keluar down payment, 60 juga. Betul tak? Faham. Katakan pemaju, sekarang banyak stok yang ada pemaju beri banyak diskaun dan rebate yang baik sebab ada dia nak clear stok kan. Mereka beri lebih daripada 30% rebate. Dan anda boleh beli kat sana. Dan lagi satu, dia akan berakhir dalam masa 5 hari lagi. Dalam Home Ownership Campaign HOC yang dilancarkan tahun lepas, kerajaan ada beri kelonggarannya untuk hartanah yang lebih daripada 600,000 ke atas. 600,000 ke atas dan ada HOC, anda boleh dapat 90% bergantung kepada risiko bank. Maksudnya bukan semua bank akan beri lah, tapi anda boleh dapat. Ini adalah kelonggaran yang diberi oleh kerajaan. Kalau dalam pasaran lelong tu, itu memang tak boleh dibincang lah, lelong anda dengan bank. Tapi kalau dalam pasaran sekunder dan pemaju, dari ikut siklis. Okey, Cik Kenny, betul lah Cik Kenny punya line ada tersedikit sangkut-sangkut. Bahagian saya juga Cik Kenny tersangkut-sangkut. Aduh, maaf ya. Tak apa, itu dugaan. Topik best ni memang macam tu dugaan dia Cik Kenny. Kalau boleh saya tak pergi studio lah. Sebab saya pun excited nak dengar Cik Kenny sendiri yang sharekan tentang ni. Sebab apa, saya nak dapat input daripada orang yang sangat berpengalaman lah. Jadi sebenarnya ramai juga yang tanya juga soalan Cik Kenny. Okey, selalu orang dah beli low cost, adakah dia tak boleh beli low cost lagi? Sama ada contohnya macam saya lah, saya ambil contoh, saya beli low cost dekat Selangor. Adakah saya tak boleh beli low cost lagi kat Selangor ataupun boleh beli dekat Kuala Lumpur low cost? Okey, ada satu perkara yang anda kena tahu pasal hartanah. Hartanah ni bidang kuasanya di bawah kerajaan negeri tau, bukan kerajaan persekutuan. Jadi itu bergantung pada apa yang tertera pada grant anda dan dengan syarat-syarat. Katakan Encik Hafiz beli di Selangor dan grant dalam Selangor tu tertera anda tak boleh beli lagi low cost di Selangor. Maksudnya anda tak boleh. Tapi kalau
grant di Kuala Lumpur, katakan low cost, Encik Hafiz jumpa lagi satu yang anda berkenan dan grant tu tak ada cakap you dah ada rumah, you tak boleh beli, tak ada cakap, tak ada sekatan demikian, beli je lah, I tak see. ada masalah. Kiranya kita kena ikut grant tersebut lah. Kena tengok balik grant tu sama ada boleh beli low cost ataupun tak boleh. Betul, sebab ini adalah sebelum anda beli low cost. Low cost ni sebenarnya banyak sekatan yang anda kena pastikan dengan pejabat tanah dahulu. Okey, ini peguam anda boleh buat satu carian dan boleh nasihatlah untuk teruskan ke tak. Sama ada itu low cost ke tak. Ada yang low cost ni bukan kira harga tau, kena tengok grant. Kadang-kadang kan grant tu mungkin dah lama, saya pernah kena kes macam ni ya. Grant tu dah lama, tempat tu dah lama. Lepas tu kerajaan negeri kan update tempat tu, jadikannya low cost. Jadi ada sekatan tertentu. Tak boleh transfer tau. Tak boleh transfer. Jadi jangan bahaya ni. Jadi low cost ni ada susah sikit lah, parah sikit. Tapi check dulu. Okay? Ini ejen hartanah anda kena buat carian. Okay. Jadi pada saya dapat satu input baru lah. Kalau yang mana tonton live kita ni, saya tengok mata banyak ni, 11 orang ni. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang baru? Cuba tulis kat bahagian komen tu. Kita ada two-way communication sikit dengan audience kita. Yang mana sebenarnya anda dapat tak sharing-sharing daripada Encik Kenny? Sebab apa? Bukan semua orang nak share tentang pinjaman perumahan ni ataupun kerja-kerja banker ataupun sistem bank ni. Okay. Jadi sebelum tu kita boleh tengok juga Cik Kenny mungkin boleh set up sikit internet. Memang ada sedikit tersangkut-sangkut. Mungkin ada blur-blur sikit Cik Kenny punya visual. It's okay. Saya nak tekankan yang mana sebenarnya segi soalan nombor 2 tadi, iaitu saya nak recap balik kepada anda yang mungkin baru masuk. Anda boleh like, komen dan share dulu supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada sesi live ni. Yang mana kita tanyakan tentang bagaimana kalau kita dah ada 2 biji buah rumah yang mendapat 90% pinjaman. Okay? Yang mana kalau kerajaan anda akan dapat komersial punya bank 2 kali 90% dan juga boleh apply LPPSA lah. Itu untuk government punya lah, staff government. Kalau swasta tak boleh. Kiranya maksudnya maksimum 2 je lah. 2 maksudnya 2 kali 90% dan juga sekali untuk 75%. Okay. Seterusnya soalan yang ketiga adalah low cost tadi. Low cost tadi anda perlu cek semula grant anda. Yang mana ada tertulis tak sama ada tak boleh beli lagi di negeri tersebut ataupun boleh beli. Okay. Jadi kita proceed ke soalan yang seterusnya. Cik Kenny dah ready? Okay, good. Jadi ada tak soalan yang anda nak tanya, silakan tulis di bahagian komen. Okay. Jadi saya nak teruskan soalan saya sebenarnya. Saya nak tanya Encik Kenny, macam mana orang boleh beli rumah lebih daripada 5, mungkin 10, mungkin 20 biji buah rumah? Macam mana diorang boleh beli rumah sebanyak itu? Ini bukannya rahsia ni. Tak ada rahsia sebenarnya, Encik Hafiz. Usaha dan cari ilmu. Tapi saya akan berikan satu garis panduan ya, untuk kalau anda siapa yang ingin menceburi bidang hartanah dalam pelaburan dan nak miliki banyak rumah. Senang saja. Rumah tu pastikan anda kalau beli, anda dapat sewa dan stamp. Okey, sewa tu dikira sebagai pendapatan. Dah dapat pendapatan tu, campur pendapatan gaji anda atau bisnes anda, kelayakan pinjaman anda lebih tinggi. Beli yang kedua, beli yang ketiga. Dan rinse and repeat, copy paste saja setiap rumah tu sampai puas. Sampai bank tak cakap dengan anda tak nak pinjam lagi. Kalau bank A tak nak pinjam, tak apa. Bank ada banyak bank B, C, D yang akan pinjam. Itu saja. Senang.
walaupun komitmen kita tu dah tinggi, mungkin dah 4 biji buah rumah tu kita dah macam DSR kita dah tinggi, still kalau kita ada penyewa tu, still kita boleh buat loan lagi. Boleh? Maksudnya, Boleh? maksudnya kita akan dapat 75% jugalah. 70. Tapi setiap bank anda kena ingat ya, dia ada toleransi sendiri, risiko toleransi. Saya beri contoh. Ada bank yang kata kalau anda ada 6 rumah, 6 loan rumah semua ni saya cakap pasal loan rumah. 6 loan rumah dalam Sikris, anda boleh dapat maksima berapa banyak pendapatan anda pun, maksima saya akan beri 65 contoh. 65% daripada harga rumah. Ada bank yang mungkin bagi 70%, tapi bila anda sampai 8 ke 10 rumah dalam Sikris, mungkin dia kurangkan balik. Ni bukan hanya kira loan rumah saja ya. Mungkin anda ada rumah kedai, loan komersial untuk rumah kedai, untuk pejabat, ini akan dia kira. Maksudnya bank akan mengikut toleransi mereka lah. Okay? Dan juga tengoklah anda klien baik ke. Okay? Jikalau anda pinjam 1 juta daripada bank, itu ialah hak anda. Tapi jikalau anda pinjam 10 juta daripada bank, you rasa bank lebih takut you lari ke, you takut bank kejar you? Betul ke tak? Bank takut kita lari. You pinjam 10 juta mah, you takut sekarang bank takut you ke, you takut bank? Bank yang takut kita. You pinjam 1 juta, you akan takut bank. Kalau you pinjam 10 juta, cuba. Nanti bank akan bawa kapet merah. Mari Encik, kita bincang minum kopi, tak ada masalah. Jadi ini adalah apa yang saya boleh beritahu lah. Jangan, kalau anda nak buat macam ni, jadi pelabur hartanah kan, ada lebih baik kalau anda pilih beberapa bank saja dan buat konsentrasi. Dan anda akan dapat membina hubungan seperti yang saya beritahu Encik Hafiz, di mana bank akan mengenali anda sebagai customer premium. Mungkin anda dapat special kalau dalam bank kan, customer yang premium customer ni, bergantung pada bank, mereka ada kriteria yang tersendiri ya untuk buat kelulusan. Jadi nak buat jadi pelaburan harta senang je. Pertama, beli dan sewa keluar. Yang kedua, bina hubungan baik dengan bank dan banker anda. Banker anda boleh tolong bagi nasihat ya. Yang ketiga, pastikan saya tak kisah berapa banyak anda pendapatan anda, tapi tolong jangan banyak negatif sangat. Setiap bulan berdarah bayar biaya hidup tu, anda tolong jangan beli hartanah lagi. Pastikan apa-apa yang anda beli adalah untungkan anda dan tak susahkan anda dari segi kewangan dan aliran tunai anda. Tolong ingat ya, jangan rakus. Hartanah ni adalah slow, memang slow. Nak beli pun slow, nak jual pun slow. Anda kalau ada kecemasan, memang tak sempat. Tolong. Ketiga saja. Okay? Okay, next Encik Hafiz. Jadi strategi dia adalah sebenarnya beli dan sewa just repeat sampailah berapa banyak rumah pun. Okay. Sampailah berapa banyak you suka. Jadi depends on bank juga nak bagi. Tolong jangan ambil benda ni dan copy dan paste tolong fikir jangan aliran tunai anda tersekat tolong saya terus terang saya ada sikit takut nak beritahu sebab orang akan ambil buat saja. Betul. Jadi sebenarnya yang live kita ni dah view-nya dah meningkat, yang mana sebenarnya kita sekarang ni sharekan satu topik yang sangat di luar jangkaan lah. Maksudnya tak ramai yang akan share. Jadi kepada anda yang baru masuk ni, sebenarnya kita membincangkan tentang tolong luluskan. Tolong luluskan ni maksudnya adalah macam mana cara kita nak luluskan pinjaman perumahan kita. Sebab apa Encik Kenny ni adalah ex-banker. Ex-banker sendiri yang sharekan kita. Okay, yang mana topik tadi adalah persoalan nombor 3 tadi. Macam mana kita nak beli property. Ini yang selalu diorang dapat kat luar ni Encik Kenny. Mentor-mentor, sifu-sifu yang mengajar kat luar ni buat duit dengan property ni adalah dengan menyewakan. Jadi kalau menyewakan dengan hanya satu property je, tak nampaklah untung dia, betul tak? Betul. Okay. Pening kepala adalah.
Lepas tu dia orang tak tahu strategi yang betul sebenarnya. Macam mana nak beli 4, 5 dan 10 ke hadapan punya property. Okay. Jadi saya nak tanya lagi soalan yang extra ni sebenarnya. Macam mana Encik Kenny seorang individu boleh beli mungkin 3 property terus serentak dalam masa 1 tahun. Sebab apa? Saya go through the process untuk beli hartanah ni. Satu hartanah pun ambil masa 1 tahun. Minimum lah, maksudnya dia punya proses dia. Tapi macam mana ada individu yang boleh beli 3, 4 1 tahun tu? 3, 4, 1 tahun. Mungkin dalam kalau 1 tahun beli 4, memang saya pernah tengok lah. Satu suku beli satu. Mereka, ini anda boleh, apa yang mereka buat ialah pendapatan mereka biasanya tinggi, sangat tinggi, dan mereka buat beli rumah yang murah. Mungkin bawah 300,000 ke. Dan lepas tu mereka beli je, mereka terus sewakan. Dapat je sewa stamp tu, terus beli yang kedua. Terus beli yang kedua dan ketiga dan keempat. Cari bank yang boleh beri loan tu. Maksudnya Encik Kenny, stamp tu yang penting, bukannya adakah bank nak tengok juga statement bulan-bulan yang sewa masuk tu, duit sewa masuk tu? Yang bagus Encik Hafiz, ada bank yang akan statement sampai 6 bulan. Ada bank yang lepas dah stamp 3 bulan lepas tu dah boleh beli. Sebab tu you nampak 1 tahun dia ada 4 rumah kan, 3 bulan man. Tapi jadi mereka kena cari bank yang boleh memberi pembiayaan. Biasanya bank kalau anda buat macam ni kan, biasanya bank akan reject anda. Jadi anda kena cari beberapa bank untuk ini. Mereka akan takut sebab sekali you beli 4, you tak pernah beli langsung, tapi you beli 4 sekali, memang dia takut. Ada lagi satu cara yang diajar oleh Sifu Hartanah, yang dipanggil multiple submission. Maksudnya anda beli 3 atau 4 serentak, biasanya digunakan oleh pemaju. Tapi yang ni, cara ni tolonglah jangan, sebab kalau anda nak satu pun anda tak boleh uruskan, anda tak tahu macam mana cara uruskan 4. Katakan satu rumah anda tak ada sewa, dah kena bayar bulan-bulan bank 2,000. Katakan ada 4 rumah yang tak ada sewa, 8,000 sebulan. Anda boleh bankrupt. Tolong jangan buat benda ni. Dan cara ini pun dah makin lama makin disekat lah. Jadi tolong jangan buatlah benda ni. Anda kalau kena sekat, anda kena blacklist. Tolong jangan buat. Okay, dengar tu yang mana tonton live ni, anda bertuah tau. Dengar nasihat yang orang kata value lah. Sebab apa? Kalau anda nak dengar pengalaman orang yang betul-betul handle kes-kes yang macam ni, hartanah, maksudnya pinjaman hartanah ni, mungkin anda kena bayar lebih, betul lah Encik Kenny mentor-mentor yang kat luar yang ajar property ni sangat mahal tapi hari ni kita share dengan diorang percuma je. Dan sebenarnya yang topik-topik yang kita pick up ni, yang saya tanyakan Encik Kenny direct ni adalah daripada buku Tolong Tuliskan ni. Okay, nampak ke? Buku ni, topik-topik ni apa yang kita bincangkan, okay, kita tengok skrin kita, tolong luluskan strategi pinjaman rumah yang anda belum tahu. Nampak? Jadi kat sini saya dah go through buku ni, yang mana saya nak intro sikit tentang buku ni. Pada saya, semua orang yang ada keinginan nak ada rumah walaupun bukan investment untuk diri sendiri, anda perlu tahu selok-belok sistem pembankan. Sebab apa? Sistem perbankan ni kita tak belajar dekat sekolah menengah, sekolah rendah. Kita tak ada siapa yang nak tunjukkan. Kita selalu tertanya macam mana kita punya kelayakan dan sebagainya. Jadi apabila anda semua berpeluang untuk baca buku Tolonglah Luluskan ni, saya rasa anda akan lebih yakin, anda akan lebih teratur sebelum anda membuat pemilihan properti anda. Sebab apa? Untuk memilih properti yang bagus perlu ada profil kewangan yang bagus. Betul tak Encik Kenny? Betul. Okay. Jadi kalau anda nak go through lebih mendalam topik-topik live hari ni, boleh dapatkan buku ni di website Galeri Ilmu. Okay, kita ada tengok kat situ, galeriilmu.com.my, okay, /wang ataupun boleh / tolong luluskan strategi pinjaman rumah anda belum tahu. Okay, jadi kita go through ke soalan yang seterusnya. Wow, saya tengok ramai yang dah
tengok live kita ni yang mana mungkin anda baru masuk, pastikan anda like, komen dan share. Kalau anda ada persoalan, pastikan anda tulis kat bahagian komen tu supaya saya boleh baca dan tanyakan kepada Encik Kenny sendiri. Okay, bukan saya lah sebab saya bukan pakar dalam bidang hartanah. Okay, kita tanya kepada yang pakar sebab inilah peluang dia. Inilah peluang dia, bukan semua orang nak share. Banker-banker ataupun AS banker yang lain tak ada masa, tak ada peluang, mungkin dia orang pun tak reti nak share dan sebagainya. Tapi hari ni kita bawakan khas Encik Kenny sendiri. Jadi persoalan yang seterusnya, ini adalah persoalan majority Encik Kenny. Majority ni maksudnya adalah golongan muda ni yang mana sebenarnya mungkin dia orang tak ada apa-apa komitmen langsung. Baru nak first trial nak beli perumahan ni, loan rumah ni. Macam mana? Adakah bank terima kalau orang tak ada komitmen ni? Itu selalu jadi persoalan tu. Oh, okey. Yang ni sebenarnya biasanya tengok umur juga, biasanya bawah daripada 25 tahun. Kalau tak ada komitmen langsung maksudnya tak ada komitmen di sini, maksudnya credit card pun tak ada atas nama dia. Biasanya mereka akan kena reject atau mereka mungkin dia akan potong margin. Bukan semua bank buat macam ni lah, tapi tengok ini berdasarkan kepada pekerjaan anda. Anda kerja dengan siapa? Kalau anda kerja dengan syarikat besar, syarikat gergasi, okey lah. Kalau dengan GRC, biasanya bank okey tutup mata bagi anda 90%. Tapi saya sarankan anda dapatkan, bila anda mula bekerja dan mula menguruskan wang kan, cara belajar pengurusan wang, anda dapatkan credit card dulu. Berapa dapat had, tak apa. Cuma credit card tu cuma nak wujudkan rekod sikris anda, rekod pembayar itu saja. Tapi tolong tiap-tiap bulan bayar habis Jangan ada sangkut-sangkut dan jangan terkena ikut nafsu dan anda boros berbelanja, tolong Lagi satu ialah saya tak sarankan adalah anda ambil ASB ASB financing sebagai loan pertama anda. Walaupun anda kira ASB itu sebagai pendapatan sebab tahun pertama, lepas tu tahun kedua tak perlu bayar lagi. Tapi dalam kacamata bank, mereka akan nampak sebagai term loan. Term loan dan mereka akan kira sebagai ini adalah kira sebagai macam personal loan anda, personal loan. Jadi dalam mereka sekarang ni dalam sikris tak macam perlu bagi surat. Sekarang ni mereka nampak bayaran ansuran anda, dan bayaran ansuran anda akan jadi lebih tinggi biasanya daripada credit card anda. Jadi kalau bayaran ansuran yang tinggi, maksudnya anda boleh pinjam pun rendah. Dan rumah yang anda nak beli pun anda kena rendah harganya. Jadi saya sarankan anda ambil credit card dahulu. Okey. Jadi kepada yang anda yang muda, terutama yang macam saya juga, golongan-golongan saya ni, yang muda-muda ni, Encik Kenny sarankan adakan record. Kalau anda tak ada apa-apa record, anda adakan record dengan mengambil kad kredit. Okey, ini kita bukan suggest kan, bukan. Dia just untuk record adakah kita boleh bayar dengan betul ataupun tidak. Bukannya kita pergi berbelanja sakan, berjoli sampai kita tak boleh bayar, bukan. Kita nak tunjukkan diri kita ni adalah orang yang berdisiplin untuk membayar. Betul. Jadi adakah kalau dia tak ambil credit card tapi dia ada pinjaman PTPTN tapi dia bayar dengan elok, adakah itu boleh jadikan transaksi juga? PTPTN. Sekarang ni kita tak terlepas dari PTPTN boleh. Sebab biasanya yang sebelum kami masukkan dalam sikris PTPTN masukkan dalam sikris, memang ramai yang tak bayar. Jadi bila dah mula bekerja tu, silalah wujudkan rekod PTPTN kat sikris. Itu pun boleh dikira, tapi saya sarankan jika anda boleh kawal perbelanjaan, saya sarankan anda nak ambil credit card. At least kalau anda ambil credit card, anda ada rekod dengan bank yang anda ambil credit card tu, dan satu sikris anda boleh nampak ada credit card. Okey, tadi ada persoalan tentang ASBF, kira komitmen tak? Ada kita punya ruang komentar ada tanya ASB kira komitmen ke tak. Tadi Cik Kenny pun dah terjawab dah terus. Ya, tapi itu sebenarnya kira komitmen. Adakah dia betul-betul komitmen sebenarnya?
Betul. Tak apa, saya boleh huraikan. ASBF kira komitmen ya. Kalau perkataan financing tu maksudnya pembiayaan, itu adalah kira komitmen anda. Tak kisahlah banker anda cakap, puan, kak, ini kira pendapatan tau. Bank tak kira komitmen. Bukan, sorry. Dalam segi kalau anda ambil hartanah, pinjaman hartanah memang kira sebagai komitmen. Okay? Sebab dalam sikris pun memang anda nampak sebagai komitmen. Anda tak boleh lari dari sana. Okay? Okey, nampak tak? Anda tanya soalan, kita betul-betul jawab. Jadi jangan takut. Kalau anda ada soalan, sila tuliskan dekat bahagian komen tu. Supaya kita ada two-way communication dengan audience kita. Sebab apa? Kita tak nak shock sendiri live ni. Supaya lebih ramai yang dapat, betul-betul dapat input. Bukan selalu kita buat live ni dan sharekan kepada anda. Bukan senang ya nak ambil masa Encik Kenny ni, sharekan kepada anda. Jadi soalan yang seterusnya ni, okay, saya nak bertanya dekat Encik Kenny ni, ini mungkin berlaku zaman sekarang ni, zaman COVID, zaman PKP ni, yang mana sebenarnya ramai orang yang bekerja sendiri. Yang mungkin buat dropship. Sebab apa, Galeri Ilmu sendiri pun ada dropship yang jual-jual buku kita ni, ramai. Yang jual buku kita ni sebagai dropship, agent, stokis, dan juga mungkin ejen-ejen property macam Encik Kenny mungkin bekerja bersendirian. Orang kata susah nak dapat loan. Betul ke tipu sebenarnya? Jawapan, kalau nak bagi jawapan ringkas, memang betul susah nak dapat loan kerja sendiri. Okay? Tapi ada beberapa perkara yang anda boleh lakukan yang untuk menjadikan anda lebih senang, bahkan jika anda buat betul-betul, kelayakan pinjaman anda lebih tinggi daripada yang makan gaji bila-bila masa. Anda boleh beli macam Encik Hafiz kata 10 property ke 20 ke, anda sukalah. Okay. 3 perkara yang anda boleh lakukan. Pertama adalah wujudkan SSM. Okay. Wujudkan SSM. Kalau macam buat dropshipper tu, macam Encik Hafiz kata, dropshipper tu macam mana? Part time. Part time tak apalah, itu masuk dalam bagi bank sebagai income part time, sebab Galeri Ilmu bagi pendapatan kan, itu boleh bagi pada bank. Tunjukkan penyataan pendapatan dan bank statement. Itu sebagai part time. Tapi kalau anda buat kerja sendiri sepenuh masa, kena wujudkan SSM. Kecuali anda ejen hartanah macam saya. Ejen hartanah, ejen insurans, kami ada syarikat di belakang. Insurans ada syarikat insurans, dan saya ejen hartanah ada agensi. Kami tak perlukan SSM. Itu okey. Yang kedua ialah bank statement. Penyata bank. Kalau bank nak menilai bisnes anda, nak menilai kelayakan anda, memang kena tengok penyata bank syarikat. Tolong jangan bagi penyata bank pribadi. Penyata bank syarikat. Kat dalam akaun anda, pribadi anda memang tak dikira. Okay? Yang ketiga, ini yang paling ramai saya jumpa tak dapat loan kerana perkara ini. Yang terakhir adalah cukai. Tolonglah bayar cukai. Saya tahu sebagai orang Islam anda ada bayar zakat kan? Zakat. Betul. Anda mesti kena bayar cukai juga. Sebab bank akan tengok borang B tu. Sebab yang kerja sendirilah borang B. Okay? Katakan kalau anda bayar zakat dah habis dan tak perlu bayar cukai, anda masih kena bagi tahu LHDN, okey saya dah bayar zakat ni, lepas tu cukai kosong. Bagi je borang B yang tunjuk cukai kosong tu, tak apa. Ini saja 3 perkara saja you kena jaga. Dan kalau anda jaga baik-baik, anda dapat ilmu macam mana nak kuatkan penyata bank, kuatkan cukai anda dan SSM anda. Memang tiada had untuk anda dalam kelayakan meminjam. Itu adalah satu keindahan bekerja sendiri ya. Memang periklah saya tahu, tapi itu adalah satu keindahannya. Ya, betul. Jadi kepada yang sekarang ni yang tengok live kita ni, mungkin anda ada kerisauan Dulu pun saya ada kerisauan tu lah, kalau bekerja sendiri ni tak ada payslip gaji sendiri, tak buat, KWSP pun tak bayar, cukai lagi lah tak ke mana tak bayar. Jadi bila dengar Encik Kenny ni share, sebenarnya mungkin kita lebih
kalau kita buat 3 step tadi tu, SSM, jaga duit cash flow, keluar masuk, kita punya bank Penyata penyata bank. bisnes dan juga bayar kita punya claim cukai. Tak semestinya kita buat cukai tu kita perlu bayar. Mungkin ada juga had yang tak perlu bayar. Itu just kita buat declare saja. Just declare. Bayar tak bayar tu pihak LHDN yang akan tentukan. Jadi mungkin selepas anda buat 3 step mudah tu, mungkin kelayakan anda sebenarnya lebih tinggi daripada orang yang makan gaji sekarang. Memang biasa saya jumpa Encik Hafiz dalam pengalaman saya, yang peniaga yang nak kerja sendiri, mereka beli property memang banyak dan senang je lepas loan kalau anda cari bank yang betul, tapi dokumen mereka memang cantik. Dan saya nasihatkan siapa yang kat luar tu, tolong cari ilmu cukai tu, tolong. Kalau tak tahu kan, saya faham anda kena fokus pada bisnes anda. Okay, tiap-tiap hari memang banyak benda nak buat. Tolong gajikan ejen cukai anda untuk buatkan cukai anda jika anda tak pasti. Ajar basic, lepas tu bila sampai cukai, masa nak buat taksiran cukai tu, bayarlah sikit. Itu pun boleh tolak sebagai perbelanjaan bisnes anda. Okay, tolong jangan kedekut. Kalau anda bayar cukai, anda boleh beli lebih banyak lagi. Okay? Okay, Encik Kenny. Okay, macamlah orang yang bekerja sekarang ni Encik Kenny, orang kata berpendapatan tetap ni, tetapi macam mana dia nak declare kalau dia macam dropship tadi tu, dia ada kerja dia, tetapi macam mana dia nak declare commission dia tu, commission dropship tu dekat dalam bank dia tu, maksudnya dikira pendapatan dia tu. Adakah kena pergi LHDN macam sewa rumah tadi? Oh, okay. Okay, senang saja. Ini macam dropshipper anda, macam ramai yang sekarang buat MLM ke insurance tu pun part time kan? Mereka ada penyata kan? Dan bank statement kan? Bagi penyata dengan bank statement. Okay? Tapi saya perlu beri sedikit preemption. Kat bank ni pun takut ya. Mereka kalau akan tengok syarikat apa dan apa akan buat. Katakan kalau saya jual insurance part time, syarikat insurance memang selamat. Jadi bank statement dengan penyata memang mereka akan terima. Tapi jika syarikat ABC bank tak kenal dan anda buat dropship ke apa, mungkin anda kena reject. Pendapatan tu tidak diambil kira. Tapi kalau anda buat Shopee, dropship guna Shopee ke, ada penyata dari Shopee kan, Shopee syarikat besar, okey. Jadi tengoklah kepada bank. Yelah, sebab apa ramai yang sekarang ni saya tengok YouTuber ni, yang content creator ni dapat duit daripada YouTube. Diorang tak bekerja macam kita, macam bekerja harian ni, just buat content YouTube, tapi boleh beli rumah, beli kereta. Sekarang pun dah bank pun dah terima pendapatan yang macam tu. Yelah, asalkan dia masukkan dalam syarikat. Kalau mereka nak beli rumah dalam cash tu, mungkin payah kot. Tapi bahagian content creator ni kan, Encik Hafiz, ini adalah bahagian yang lain ya. Sebab setakat ni, setahu saya lah, bank pun masih sebagai konservatif lagi. Masih konservatif lagi. Jadi pendapatan YouTube dan Facebook live ke apa ke, live online, mungkin tak begitu dikenali lah. Okay? Tapi tengok macam mana lah lain kali. Dan apa yang saya nak bagi tahu tadi, saya dah lupa. Lupa tadi. Lupa pula. Saya tahu yang saya nak bagi, lupa, tak apa. Okey, tak apa. Mungkin kejap lagi mungkin ingat. Okey, saya ingat. Okey, ni ada soalan daripada komen ni. Puan Hadirah ni kata, ramai yang sebenarnya sekarang ni mungkin ada kerja, tetapi pekerjaan dia tu kontrak. Senang tak nak dapat loan kalau pekerjaan tu adalah pekerjaan tu kontrak, mungkin setahun, mungkin 2 tahun dan sebagainya. Puan Hadirah ya. Sebab pekerja kerajaan ni, selalu orang cakap pekerja kerajaan senang lulus loan. Dapat loan juga. Okay. Puan Hadirah, kalau anda pekerja kerajaan, kontrak ke permanent ke tak kisah, memang dapat loan juga, tak ada masalah.
Okey, kalau anda pekerja swasta, itu adalah perkara yang lain. Anda kena tengok ciri-ciri pekerjaan anda. Saya pernah buat kes yang anda kalau kenal orang minyak dan kalangan kawan-kawan anda orang minyak, orang yang kerja di pelantar minyak dan atas kapal minyak, mereka tak ada kerja permanent terutamanya yang buat macam kerja technician tu, tapi gaji dia dibayar dalam USD satu bulan mungkin 5,000 USD tau. Satu bulan 20 lebih ribu. Mereka adalah kerja kontrak tau. Kontrak mereka mungkin dalam 1 tahun saja atau 2 tahun saja. Itu adalah ciri-ciri bidang mereka. Jadi bank akan terima. Tapi tengok bank mana. Anda kena cari sikit lah. Ada bank yang terima tapi perlu ada yang bank dia akan nampak dalam payslip anda, kontrak, lepas tu mereka tak bagi pun ada. Walaupun slip gaji anda tak tulis kontrak kan, bank akan minta surat tawaran pekerjaan anda dan anda tak boleh lari dari sana. Itu swasta tu pening sikit tapi kerajaan tak ada masalah. Okey. Okey, harap terjawab Puan Hadira. Tu dia. Borak Encik Kenny dah 1 jam dah kita Encik Kenny. Tu dia. Okey, mungkin kita pun dah nak ke penghujung ni. Ada beberapa soalan saja lagi sebelum saya habiskan sesi live ni bersama Encik Kenny ni. Anda mungkin berkesempatan lagi untuk bertanya ke Encik Kenny. Mungkin kita tak tahu bila lagi Encik Kenny sanggup lagi nak buat live yang kita ni. Kita ambil masa dia 1 jam kot. 1 jam ni boleh buat macam-macam lagi. Lagi-lagi hari cuti ni untuk bersama keluarga dan sebagainya. Tapi live bersama anda. Okay. Jadi saya nak tanyalah Encik Kenny macam mana lah tadi mungkin Encik Kenny dah jawab. Mungkin ada yang baru masuk ni mungkin terlepas. Macam mana pendapatan sewaan kita tu berfungsi untuk buat loan sebenarnya? Okey, pendapatan sewa yang pertama anda kena buat stamp. Anda kena matikan stamp dahulu. Matikan stamp, lepas tu hantar pada bank satu perjanjian sewa anda dengan bank statement. Tengok macam mana bank minta. Kalau ada yang bank dia akan minta SMP perjanjian jual beli. Okey. Dan ada juga klien-klien yang tanya, kalau saya tak matikan stamp macam mana? Bank akan terima ke tak? Boleh, mungkin boleh. Tapi mungkin anda kena beri 6 bulan lah. Tapi bank ni pun kira takut juga. Kalau anda tak matikan stamp, mereka pun takut juga sebab mereka tak tahu adakah itu dokumen yang sahih. Kerana anda matikan stamp, anda ada kod kan, mereka akan tolak perjanjian sewa anda. Jadi nasihat saya lah, nak senangkan diri anda dan senangkan diri banker anda supaya anda senang dapat loan, sila matikan stamp. Okey, itu nasihat untuk sewaan lah kepada yang baru. Sebab saya rasa 1 jam ni soalan-soalan yang saya pick up daripada buku Tolong Luluskan ni, yang mana saya rasa kita cover semua golongan umur. Yang mana yang muda tadi kita dah terangkan macam mana sebenarnya untuk anda layak untuk membuat permohonan pinjaman perumahan. Dan juga mungkin anda seorang pekerja swasta, pekerja government, Cik Kenny pun dah terangkan macam mana. Kalau government mungkin lagi senang. Okey. Yang seterusnya macam mana nak sewaan tu boleh dijanakan pendapatan untuk anda beli rumah sampai 10 biji rumah. Itu impian saya, insyaAllah one day. Okay. Dan mungkin Encik Kenny boleh tak saya tahu sebenarnya golongan-golongan yang mana lagi yang perlu bacakan buku Tolong Luluskan ni? Boleh tak Encik Kenny beritahu siapa lagi sepatutnya baca buku Tolong Luluskan ni? Okey, Encik Hafiz, soalan yang bagus. Buku ini sebenarnya ditulis untuk 3 golongan ni. Yang pertama ialah golongan yang tak pembeli rumah pertama. You belum beli rumah kan? You kena baca. Yang kedua, anda sudah pernah atau loan tak lulus tapi anda tak dapat tahu sebabnya. Mungkin sebabnya ada dalam buku ini. Okey. Yang ketiga adalah kawan-kawan saya dalam bidang hartanah ejen hartanah. Kalau anda sepatutnya juga tahu baca buku ni supaya anda tahu selok-belok pinjaman perbankan agar anda dapat membantu klien
klien anda. Macam kira value add services lah. Dari samping itu, anda beri lebih servis, anda dilihat sebagai satu orang profesional dan pendapatan pun akan meningkat sebab anda dapat close kan, dapat buat kelayakan sebelum close ambil deposit. Itu ada 3 golongan besar saya rasa perlu baca buku inilah. Okay, jadi kalau anda kategori 3 golongan sasaran untuk membaca buku ni, saya rasa kalau anda yang tonton live ni sampai habis, daripada awal sampai habis tadi, mungkin anda lah orang yang betul-betul berminat. Jadi pada saya, just buku ni pada saya just murah je, saya rasa tak lebih daripada RM50 saya rasa. Okay, jadi Cik Kenny nak dapatkan buku ni kat mana Cik Kenny? Oh, buku ini okey, tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh dapatkan buku ini di website ya, Galeri Ilmu. Encik Hafiz boleh beri nanti beri link pada anda, atau anda boleh dapatkan daripada Shopee, penerbit Shopee, kasih terbit, atau yang ketiga anda boleh dapatkan terus daripada saya jugalah. Okey. Okay. Jadi mungkin boleh follow Cik Kenny kat mana-mana ke? Kalau anda perlu nak belajar lebih lanjut, anda boleh ikut page saya. Page saya lah Hikayat Hartanah /property stories. Atau YouTube pun sama nama, dan Instagram. Saya sebenarnya ada di 3 tempat ni, Facebook, YouTube dan Instagram. Okay, kata-kata akhir daripada Encik Kenny buat penonton live kita ni, tonton live kita ni selama 1 jam ni Encik Kenny. Kata-kata akhir bagi dia orang macam ada motivasi sikit lah, lagi-lagi PKP ni kan, pendapatan mungkin kurang dan sebagainya, tapi berfikir ke hadapan untuk beli rumah. Macam mana sebenarnya nak buka minda dia orang ni untuk sebenarnya kalau tak prepare daripada sekarang ni, takkan dapat future. Macam tu. Senang sajalah. Saya pun tak, sebagai ejen hartanah, saya pun faham perasaan anda. Mungkin pendapatan tu dah kurang kan, PKP ni. Jadi apa yang saya nak beri kata-kata perakhiran adalah fokus pada pendapatan anda. Fokus tingkatkan pendapatan anda. Fikir cara untuk tingkatkan pendapatan anda. Jikalau pendapatan anda tidak stabil, tolonglah jangan beli rumah dulu. Pasang impian, tapi anda kena makan kan hari ini dan esok. Rumah mungkin boleh beli tahun depan. Jangan terburu-buru nak menangkap orang bagi you janji manis. Hartanah tahun ni memang sangat baik, you kena beli. Sebab harga dia memang sangat turun merundum. Tapi anda beli dan anda dapat biawak hidup. Dan bukannya angsa yang boleh meneran telur emas seperti yang dijanjikan. Ejen pun hilang, anda yang kena tanggung biawak hidup. Tolong jangan buat macam tu. Hartanah adalah salah satu aset yang boleh jadi racun yang sangat berbahaya jikalau anda tak tahu macam mana nak menguruskannya. Tingkatkan ilmu yang pertama. Pertama adalah tingkatkan ilmu, yang kedua tingkatkan pendapatan anda. Jaga keluarga anda sendiri. Lepas tu dia dah rasa dah bersedia, bolehlah cari hartanah. Tak ada masalah. Itu saja yang saya nak tinggalkan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan terima kasih ya kerana menonton, dan saya memohon maaf jikalau ada apa-apa yang kurang. Maaf ya, sangkut-sangkut. Saya harap anda dapat dengar dan dapat informasi daripada ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Encik Hafiz. Memang sangat-sangat baik host daripada Galeri Ilmu, dan Encik Syafi yang berada di belakang tolong kami mengendalikan teknikal di belakang, dan akhirnya Puan Rohania Nur sebagai selaku penerbit saya di Kasih Terbit yang memberi peluang untuk saya membuat live ni bersama anda. Okey, terima kasih Encik Kenny. Jadi kepada anda yang mana yang baru masuk, mungkin boleh tengok balik sesi live ni, recorded ni, okey, di page Galeri Ilmu, dan juga mungkin akan ada di page Encik Kenny juga, okey. Yang mana terima kasih kerana anda committed tonton live dan juga sesi sharing ilmu ini, iaitu Bijak Kewangan bersama Galeri Ilmu. Okey, untuk dapatkan buku ni boleh pergi ke
Website kita di bahagian atas kita ada tulis iaitu galeriailmu.com.my/wang. Okay, boleh cari kat situ buku tolong luluskan. Okay, jadi kepada saya Hafiz Ashraf daripada tim Galeri Ilmu. Terima kasih. Bye-bye.